Next, kita masuk dulu untuk learning outcome D, yang C ni kemudian. So, untuk learning outcome D, explain the stages of spermatogenesis and its hormonal control. So, actually untuk video kali ni, saya akan fokus pada spermatogenesis je lah. Overview and then detail process in spermatogenesis. Okay, so ni overview of spermatogenesis atau kita boleh cakap sebagai bigger picture lah, okay, untuk spermatogenesis. So kita dah belajar before this, reproductive organ yang terlibat untuk produce sperm adalah testis, okay, and then bila kita buat cross section of the testis, kita akan nampak dalam tu banyak tubules yang kita namakan sebagai seminiferous tubules. And then daripada banyak-banyak seminiferous tubule yang highly coiled tu, kita keluarkan satu tubule. So ni adalah single seminiferous tubule, and then dalam tu kita akan nampak proses spermatogenesis berlaku. Dan proses spermatogenesis berlaku dia mesti bermula daripada basal membrane. Maksudnya kawasan yang layer ni of seminiferous tubule, dia akan bermula daripada sini ke tengah. Okay, so daripada atas ke tengah. So kawasan tengah ni kita panggil sebagai lumen of seminiferous tubule, which is lumen ni adalah space lah, di mana nanti sperm yang telah ada flagella ataupun tail, dia akan berkumpul di sini sebelum dia akan bergerak pergi kepada epididymis untuk disimpan. Okay, so bila kita zoom kawasan ni, disebabkan kita kata spermatogenesis dia bermula daripada sini ke tengah, so kita ambil cutting dekat sini. So inilah kawasan yang tengah tersebut. Okay, so dia bermula daripada basal membrane ke kawasan bawah ni, which is tengah ni kita panggil sebagai lumen. So kalau kita tengok gambar sebelah ni pula, so ni stages lah sebelum kita akan menghasilkan mature sperm yang dekat bawah. So bila saya kata mature sperm, maksudnya sperm tu telah ada ekor lah, okay? Sebab before that dia tidak ada ekor lagi, which we call as a spermatid. And then lepas spermatid tu undergo satu proses yang kita namakan sebagai spermiogenesis, barulah spermatid tu ditukar menjadi mature sperm. So spermatogenesis dan spermiogenesis adalah benda yang berbeza, okay? Proses yang berbeza. So jangan tertukarlah, okay? So kalau kita tengok dekat sini, kita nampak daripada awal ni dia bermula dengan primordial germ cell ataupun germinal epithelial cell. So kalau kamu dengar nama dua sel ni, dia refer pada benda yang sama lah. And then dia bertukar menjadi stem cell ataupun spermatogonia stem cell, and then baru dapat spermatogonium. Actually untuk yang ni dia bermula before kelahiran baby boy lah. And then by the time that boy hit puberty, okay, selalunya lelaki dia akan hit puberty around the age 13 or 14, okay, form 1 ataupun form 2 lah. Tapi kalau kita tengok pattern untuk zaman terkini, so budak lelaki dan perempuan dia lebih cepat hit puberty. Maksudnya dia capai puberty lebih awal lah kalau kita compare dengan 20 tahun dulu, okay? Budak lelaki sekarang, boys nowadays, dia lebih cepat hit puberty. So bila budak lelaki tu dia hit puberty, actually dia bermula dengan spermatogonium dulu, proses spermatogenesis tu, and then baru dia akan dapat sperm at the end, okay? So untuk yang atas ni dia bermula sebelum budak lelaki tersebut lahir, maksudnya dalam kandungan lagi lah, in the mother's womb. Jom kita tengok next slide. So next slide ni zoom in, tapi lebih kurang macam yang atas tadi, cuma kita guna diagram yang berbeza lah. So kita bermula dekat testis, which is the reproductive organ, and then kita fokus pada satu seminiferous tubule, which is the exact location where the sperm is produced. And then untuk satu seminiferous tubule ni kita gambarkan di bawah ni lah, satu seminiferous tubule. So bahagian yang biru ni kita panggil sebagai basal membrane, which is selepas basal membrane kita akan jumpa satu sel, which is nama dia adalah spermatogonium. So spermatogonium ni dia adalah diploid. So daripada spermatogonium dia akan develop menjadi sel yang lain, dan last kali baru kita dapat sperm yang ada ekor ataupun mature sperm yang akan disimpan dekat lumen of seminiferous tubule. Jadi kalau kita tunjuk gambar ni, cross section ni,
dekat sebelah. So lebih kurang macam ni lah, macam gambar yang previous tadi. So bermula daripada basal membrane, okay, yang warna biru ni, and then kita akan jumpa sel pertama which is spermatogonium diploid, and then spermatogonium dia akan bertukar jadi primary spermatocyte, and then daripada primary spermatocyte kita dapat 2 secondary spermatocyte, and then daripada 2 secondary spermatocyte kita akan dapat 4 spermatid, and then spermatid tu undergo proses, kita akan dapat sperm. Okay, mature sperm lah. Okay, dekat sini saya tak cakap lagi lah nama proses apa yang terlibat. Okay, sebab daripada primary spermatocyte nak tukar kepada secondary spermatocyte ada cell division yang terlibat. So nanti kita akan tengok lah, dia akan melibatkan mitosis dan juga meiosis, okay, untuk proses spermatogenesis. Kalau kita tengok struktur yang bahagian bawah ni, ni dah kawasan lumen, kawasan tengah-tengah ni. So macam saya kata tadi, mature sperm dia akan disimpan di lumen, and then dia akan bergerak pergi kawasan epididymis lah untuk disimpan di sini pula. Okay, so kita tengok yang ni mature sperm. Sebelum dia adalah struktur yang ni. So kalau kita nampak cytoplasm dia masih besar lah. So dia akan undergo proses yang mana dia akan shedding, dia akan buang dia punya cytoplasm, baru dia jadi struktur yang ni lah. Okay, so proses tu kita akan fokuskan nanti in the next part. So kalau kita tengok next slide, yang ni overall process I would say. Tapi gambar ni tak berapa jelas lah. Nanti kita akan detailkan setiap stage ni lah. Okay, so jom kita masuk proses spermatogenesis. Kita pergi introduction dulu. So dia kata kat sini, spermatogenesis is a continuous process that produce the male gamete or sperm in adult male. So dia kata kat sini continuous process, maksudnya sentiasa berterusan. Kita tengok dulu poin kedua, dia kata this process begin at puberty and continue throughout life of a male. So maksudnya by the time that boy hit puberty, so macam saya cakap tadi, average age dia adalah lebih kurang umur 13 ke 14 untuk boy hit puberty, and then starting daripada dia puberty tu sampailah sepanjang hidup dia, dia akan produce sperm, ataupun dengan kata lain dia akan buat proses spermatogenesis ni throughout his life. So sampai bila ni? Jawapan dia sampailah dia mati. Okay, so macam female dia ada satu tempoh umur yang di mana ovari dia dah tak produce egg. Selalunya kita kata macam 50, umur 50 dan ke atas lah. Tapi ada je female yang 55 pun masih lagi produce egg. So the different lah between female. Tapi kalau macam male ni memang dia akan produce sperm sepanjang hayat dia, okay, sampailah dia mati. So hari yang dia mati tu dah tak ada lah, okay, proses tersebut stop, okay, any proses dalam badan dia stop. So dia tidak sama macam female, okay. And then dia kata point yang ketiga, the site of spermatozoa or sperm production is in the seminiferous tubules of testis. So macam saya dah cakap before in the previous video, the exact location where the sperm is produced adalah dalam seminiferous tubule. Seminiferous tubule tu dekat mana? Dalam testis. Jadi kalau soalan tanya apa reproductive organ di mana sperm dihasilkan, jawapan dia dekat testis. Tapi kalau tempat dia dihasilkan lebih tepat di seminiferous tubule. Okay, and then dia kata point seterusnya, the spermatozoa or sperm is originated from precursor cells that are called spermatogonia. Nama lain untuk precursor cell ni adalah stem cell lah, okay. And then dia kata spermatogonia tu dia akan line, maksudnya dia akan duduk dekat basement membrane ataupun basal membrane of seminiferous tubule. So macam yang saya cakap before this lah, everything sebelum sperm dihasilkan, dia akan bermula dulu dengan sel yang dinamakan sebagai spermatogonium, untuk singular, untuk plural dia spermatogonia, okay. So daripada spermatogonia yang line the basal membrane ataupun basement membrane, line tu maksudnya dia di sinilah dia located dekat sini, and then undergo proses seterusnya baru kita akan dapat sperm, okay.
Itu maksud ayat ni lah, line the basement membrane of the seminiferous tubule. Okey, jom kita masuk proses tu secara detail. Okey, pertama sekali dia ada dua stage, which is before birth dengan at puberty. Tapi sebenar-benarnya spermatogenesis bermula bila that boy hit puberty lah. Okay, cuma kita kena cakap juga before birth, sebelum kelahiran lagi, sebab ada beberapa sel yang terlibat. So sebelum kelahiran, maksudnya di dalam mother's womb, dalam kandungan, ada satu sel ni yang kita panggil sebagai primordial germ cell ataupun germinal epithelial cell. So sel ni dia akan divide by mitosis to form diploid spermatogonium ataupun kalau plural dia spermatogonia. So actually germ cell, primordial germ cell ataupun germinal epithelial cell ni adalah stem cell jugalah. Which is stem cell ni adalah sel yang dia tidak ada specific function lagi. So dia boleh bertukar menjadi sel lain lah, untuk ada specific function. So dalam kes ni primordial germ cell ataupun germinal epithelial cell dia akan divide by mitosis to form spermatogonium. So dengan kata lain, primordial germ cell ni dia adalah diploid jugalah. Sebab bila dia divide by mitosis kita dapat diploid juga, which is diploid spermatogonium ataupun spermatogonia. Okey, so ada perkataan yang saya tertinggal dekat sini, divide by mitosis and undergo differentiation. Sebab apa kita kena tambah differentiation dekat sini? Sebab daripada satu sel dia nak bertukar kepada sel yang lain yang berbeza jenis, type. So kita kena ada proses differentiation lah. Cuma kita tak detailkan lah differentiation tersebut macam mana. Okay, by the time that boy dia lahir ke dunia, so dia dah ada spermatogonia. So spermatogonia ni dia duduk dekat mana? Once again, dia duduk dekat basal membrane ataupun basement membrane of seminiferous tubule. Okay, boleh faham So dia akan line up dekat sini lah. So itu spermatogonia. So by the time, once again, that boy dia lahir, dia dah ada spermatogonia. And then, bila boy tu dia grow, membesar daripada infancy and then pergi kepada child and then pergi kepada teenagers, let's say lah, pada umur 13 tahun, that boy dia hit puberty. So point kedua, at puberty, some spermatogonia undergo mitosis to produce more spermatogonia. Okay, so bila that boy hit puberty, so dekat sini proses spermatogenesis pun bermula. Okay, so memang dia akan bermula at puberty. So dia kata dekat sini, some of the spermatogonium, sedikit daripada spermatogonium tu undergo mitosis untuk menghasilkan lebih banyak spermatogonium. Okay, and then dia kata kat sini, this spermatogonium atau spermatogonia remain at the basal membrane of the seminiferous tubule to maintain the germ cell line. Okay, so dia macam ni. Spermatogonium ni disebabkan male dia lahir dengan spermatogonium, and then kita kata tadi proses spermatogenesis ni dia berlaku throughout the male's life. So dia mesti maintain the number of spermatogonium. That's why lah some of the spermatogonium ni mesti undergo mitosis untuk produce spermatogonium juga. Supaya kita boleh maintain spermatogonium cell tu dekat basal membrane ataupun basement membrane of seminiferous tubule. Okay, boleh faham? Okay, and then next, point yang ketiga, dia kata some spermatogonium atau spermatogonia undergo mitosis repeatedly to produce many primary spermatocyte. Okay, so dia kata kat sini tadi, some of the spermatogonium undergo mitosis untuk produce lagi lebih banyak spermatogonium, tapi ada juga some of the spermatogonium undergo mitosis and differentiation untuk menjadi sel yang lain, which is dalam kes ni dia menjadi primary spermatocyte. Okay, boleh faham So arrow yang kembali kepada ni maksudnya dia nak jadi jenis ini balik lah.
arrow yang terus ke depan ni dia nak jadi jenis yang lain pula. So some of the spermatogonium undergo mitosis untuk menjadi primary spermatocyte. Dan dekat sini saya tambahlah perkataan differentiation sebab daripada sel spermatogonium dia menjadi sel yang lain which is primary spermatocyte. Okay, boleh faham? Okay, and then masa ni kita nampak masih diploid, ni pun diploid. Jadi confirm lah mitosis sebab yang kita belajar in chapter 3, mitosis dia punya number of chromosome yang daughter cell mesti sama dengan parent cell. Dengan kata lain set number of chromosome dia pun samalah. So kita nampak 2 set kat sini, ni pun 2 set. Okay, so kita dah dapat primary spermatocyte. And then dia kata each primary spermatocyte which is yang diploid ni undergo meiosis 1 to produce 2 haploid secondary spermatocyte. Okay, so primary spermatocyte undergo meiosis 1 to produce 2 haploid secondary spermatocyte. So kita dah belajar meiosis ada 2. Pertama meiosis 1, meiosis 2. Habis saja meiosis 1 terus dah jadi haploid. Okay? Dia bukannya habis meiosis 2 baru jadi haploid. Tidak. Habis meiosis 1 dia jadi haploid. So sekarang kita dah dapat 2 haploid secondary spermatocyte. Boleh lagi setakat ni? Okay, boleh Okay, next kita move on pergi point yang seterusnya. So kita dah ada 2 secondary spermatocyte. So kita teruskan lagi meiosis kita which is the 2 haploid secondary spermatocyte undergo meiosis 2 to produce 4 spermatid. So daripada 2 secondary spermatocyte yang haploid, dia mesti completekan dia punya meiosis which is dia undergo meiosis 2 dalam kes ni untuk produce 4 haploid spermatid. So kat sini kita nampak cell division meiosis, daripada satu sel kita akan dapat 4 daughter cell. So 4 daughter cell kita adalah spermatid lah. Okay. So by this time actually spermatid ni dia tidak ada echo. Sperm yang ada echo. Spermatid tidak ada echo. Echo ni maksudnya flagella lah. Okay. And then point seterusnya, as the spermatid develop, they are being pushed towards the lumen. So ni yang kita cakap tadi, spermatid tu dia akan develop. So as they are being developed, so dia akan ditolak ke bahagian lumen lah. So kita mula daripada basal membrane of seminiferous tubule and then ke tengah lumen of seminiferous tubule. Kita tengok point seterusnya, dia kata spermatid are non-motile, maksudnya dia tidak boleh bergerak and then are embedded in Sertoli cells to obtain nutrient ataupun nourishment from the cell. Okay, so spermatid ni tidak boleh bergerak dan dia duduk dalam Sertoli cell. So ada terms lain pula dekat sini which is Sertoli cell. So dekat mana Sertoli cell ni? Dia dalam seminiferous tubule. So kita tengok balik structure yang atas. Nampak tak yang warna pink cair ni? Yang ni lah kita panggil sebagai Sertoli cell. So apa yang Sertoli cell buat dekat seminiferous tubule ni? Actually Sertoli cell ni dia akan provide nourishment kepada spermatid ni untuk dia bertukar menjadi sperm. Menjadi sperm yang ada echo. So dia terlibatlah masa proses spermiogenesis. Yang itu saya akan explain detail lah lepas ni. Okay? Dia bukan setakat provide nutrient saja. Sertoli cell ni dia akan provide juga protection dan juga mechanical support lah kepada spermatid sebelum ditukar menjadi sperm. Okay, so kita dah settle untuk point ke-7. Kita pergi kepada point ke-8. So dia kata dekat sini spermatid undergo differentiation. So kita nampak proses seterusnya adalah differentiation. Actually lebih tepat lagi nama proses tu adalah spermiogenesis. So once again saya dah cakap before this, jangan tertukar spermatogenesis dengan spermiogenesis. Spermatogenesis ni proses daripada spermatogonium yang awal tu sampailah menjadi sperm. Okay, the whole process. Tapi daripada spermatid kita nak tukar menjadi mature sperm, this process saja yang kita panggil sebagai spermiogenesis.
Okay. Which is masa proses spermiogenesis ni, spermatid yang tidak ada ekor ni, dia akan elongate. Elongate ni maksudnya memanjang lah. So kalau kamu nampak, daripada dia bentuk bulat ni, dia jadi lonjong sikit. Okay. Memanjang. And then dia akan shed dia excess cytoplasm. So dia akan buang most of cytoplasm dia. And then dia akan form a tail. So boleh nampak lah dah forming a tail ataupun flagella. So dia last kali dia akan bertukar menjadi spermatozoa, spermatozoon ataupun sperm. Okay. So boleh nampak so penting spermatogenesis ni in terms of kamu kena tahu cell division apa, mitosis dekat mana, meiosis dekat mana. Sebab soalan dia akan tanyalah haploid ke diploid ke. Itulah yang student selalu tertukar lah. Okay, dia dah tak tahu dah mana haploid, mana diploid. Okay. So tengok step tu one by one lah. Okay. And then by the time kita dah dapat sperm dekat sini, the sperm are then released into the lumen of seminiferous tubule. So ingat tadi lumen of seminiferous tubule yang di tengah-tengah, space yang di tengah-tengah seminiferous tubule. And then barulah sperm tersebut dia akan migrate pergi epididymis untuk disimpan di situlah. Okay, boleh faham? Okay, so kita tengok. Kita fokus pada proses ni lah which is spermiogenesis. So masa spermiogenesis ni, spermatid ditukarkan kepada mature sperm. Jom kita tengok detail proses spermiogenesis. So dia kata dekat sini, spermiogenesis adalah proses di mana spermatid differentiate into spermatozoa. So daripada spermatid yang bulat ni, kamu akan nampak dia bertukar and then dia akan shedding dia punya extra cytoplasm, and then dia akan elongate, okay, memanjang daripada bulatan ni dia jadi melonjong, and then kita nampak dia shedding lagi extra cytoplasm dia, and then dia akan jadi mature sperm lah yang kita dah belajar in the previous video. So jom kita tengok apa itu spermiogenesis. The differentiation process that transform a spermatid into spermatozoa ataupun sperm, and then spermatid tu become elongated, shedding excess cytoplasm. So dia buang dia punya excess cytoplasm, and then develop acrosome and forming a tail. So kita nampak dekat sini mula-mula tidak ada acrosome and then bila dah nak jadi mature sperm tu barulah mula ada acrosome. So kalau tak tahu acrosome apa, tengok balik video sebelum ni which is structure of spermatozoa. So dekat situ saya ada bagi tahulah acrosome tu apa. Okay. Okay, settle dah sebenarnya saya explain about spermatogenesis dan juga spermiogenesis. Dan once again, saya lupa nak cakap untuk spermiogenesis ni ada kaitan dengan Sertoli cell. Sertoli cells ni adalah cells yang di dalam seminiferous tubule yang function dia untuk provide nutrient, untuk provide protection dan mechanical support kepada spermatid. Okay, kita tengok next slide. So yang ni conclusion daripada apa yang saya cakap. Daripada spermatogonium at the basal membrane of seminiferous tubule undergo mitosis and differentiation menjadi primary spermatocyte, and then primary spermatocyte undergo meiosis 1 menjadi secondary spermatocyte, which is ada dua. And then daripada dua secondary spermatocyte yang haploid undergo meiosis 2 untuk dapat 4 spermatid. And then spermatid yang haploid ni akan undergo differentiation which is nama proses tu spermiogenesis. Kita akan dapat mature sperm atau mature spermatozoa. So dia akan ke tengah lah. Proses ni daripada atas basal membrane of seminiferous tubule ke lumen of seminiferous tubule. And then masa spermatid nak tukar kepada mature spermatozoa, Sertoli cell ni berfungsi untuk provide nourishment dan sebagainya. Actually ni bukan Sertoli cell ini mitochondria. Maksud saya nak tunjuk yang warna pink ni lah. Ini mitochondria lah. And then kalau kamu tengok pun daripada spermatid ni dia akan elongate, okay? And then dia akan shedding dia punya extra cytoplasm, barulah dia jadi sperm yang ada ekor atau flagella.
Okey, kita tengok lagi seterusnya. Yang ni just conclusion lah apa yang saya cakap. Okey, mungkin ada student yang lebih suka macam ni lah instead of yang tadi tu. So ni saya dah tak terangkan lah boleh tengok sendiri. And then the last slide adalah this one. So at the end apa yang berlaku, kita dah dapat sperm, which is sperm tu akan bergerak meninggalkan testis pergi kepada epididymis. Sebab kita dah belajar before this, mature sperm mesti disimpan dekat epididymis. Dia tak boleh lama-lama dekat lumen of seminiferous tubule. Sebab apa? Sebab akan ada lagi sel yang lain yang akan bertukar menjadi sperm juga. So apa-apa pun mature sperm pergi migrate pergi epididymis. That's all untuk spermatogenesis.